Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Lukman Muhammad untuk koresponden TVS. Semestinya intipati program ini, kita bawakan perkembangan terkini dari luar negara dan di Amerika Syarikat kita ada saudara Alfian Zaini. Assalamualaikum, apa khabar Encik Alfian? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat di sini. Apa khabar di sana, Lokman? Alhamdulillah Encik Alfian. Terima kasih Encik Alfian. Um, Dan untuk episod minggu ini Encik Alfian, kita mulakan perkembangan dan perbincangan mengenai keganasan senjata di mana New York menjadi bandaraya pertama di Amerika Syarikat dengan mengisytiharkan perintah darurat untuk menangani jenayah keganasan berkaitan senjata api dan ia memperuntukkan dana kecemasan sebanyak 138.7 juta dolar Amerika, kira-kira 76.8 juta ringgit Malaysia bagi program intervensi dan pencegahan jenayah keganasan senjata api. Bagaimana Encik Alfian melihat tindakan tersebut? Benar, Lokman. Governor New York, Andrew Cuomo menandatangani perintah eksekutif itu ketika jenayah membabitkan senjata api semakin berleluasa di negeri itu. Konteks darurat di sini lebih kepada campur tangan penggubalan undang-undang yang lebih ketat di peringkat negeri New York, di mana rakyat negeri dibolehkan untuk menyaman pihak pengeluar, pengedar dan penjual sekiranya terdapat kes-kes penjualan yang tidak sah atau tidak wajar sehingga mendatangkan bahaya kepada pihak awam. Perintah ini mewajibkan pemain industri mengambil langkah-langkah pencegahan yang serius ke atas kecurian, penjualan senjata api secara haram dan pengiklanan yang mengelirukan. Di bawah undang-undang ini juga, orang awam di New York boleh menyaman pihak-pihak terbabit sekiranya didapati menyebabkan secara langsung atau tidak langsung kerosakan harta benda, kehilangan nyawa atau kecederaan kepada mereka. Menurut beliau lagi, New York melaporkan 51 kes tembakan hanya pada hujung minggu 4 Julai lalu ketika Amerika Syarikat menyambut Hari Kemerdekaan, dan sekiranya diperincikan secara ringkas, terdapat lebih banyak kematian di New York yang disebabkan oleh keganasan bersenjata daripada kematian akibat COVID-19. Katanya lagi, kes jenayah melibatkan penggunaan senjata api melonjak 38% di Bandaraya New York pada 6 bulan pertama tahun ini berbanding dengan jangka masa yang sama pada tahun lalu. Berdasarkan statistik-statistik ini, tidak was-was lagi bahawa tindakan campur tangan ini adalah amat-amat wajar. Antara pendekatan-pendekatan komprehensif yang akan dilaksanakan uh, New York untuk mengatasi keganasan senjata api ini, termasuklah yang pertama, mewartakan keganasan senjata api sebagai suatu kecemasan ke atas kesihatan awam. Yang keduanya ialah dengan menyasarkan kawasan-kawasan di mana keganasan senjata api kerap berlaku. Yang ketiga, membina hubungan positif dengan remaja-remaja berisiko. Yang keempatnya, mematahkan kitaran keganasan yang semakin meningkat itu, dan pembersihan negeri dari senjata-senjata api yang haram. Yang keenam, penghidaran senjata api dari tangan-tangan pihak berbahaya seperti bekas-bekas banduan dan mereka yang mempunyai rekod jenayah. Akhir sekali, yang ketujuh, membangunkan semula hubungan antara polis dan komuniti. Lokman? Baik, seterusnya Encik Alfian. Presiden Joe Biden menggesa rakyat Amerika Syarikat yang masih belum divaksinasi untuk mendapatkan suntikan bagi melindungi diri mereka daripada coronavirus. Dan setakat ini Encik Alfian, berapa peratus penduduk di negara itu telah menerima suntikan dan adakah masih ramai rakyat di negara itu enggan berbuat demikian kerana kita lihat di sini Encik Alfian, Presiden sendiri memberi amaran. Dan apakah kebimbangan selain daripada kemunculan varian Delta Encik Alfian? Baik, Lokman. Seperti yang pernah dilaporkan sebelum ini, Presiden Biden beraspirasi untuk mengumumkan pada Minggu Kemerdekaan lalu bahawa sasaran 70% rakyat dewasa telah sekurang-kurangnya mendapatkan suntikan vaksinasi pertama COVID-19 tercapai. Walau bagaimanapun, data dari pihak CDC melaporkan hanya 67% yang tercapai setakat hujung minggu itu kerana masih lagi ada rakyat yang berdegil dan tidak mahu mendapatkan vaksin. Menurut laporan dan analisis terkini CNN ke atas data dari pihak CDC, lebih dari 10% rakyat yang telah mendapatkan suntikan vaksinasi
Yang pertama, telah terlewat ataupun mungkin tidak mempertimbangkan langsung untuk mendapatkan suntikan. Yang kedua, di mana ianya penting untuk meningkatkan perlindungan ke atas varian Delta COVID-19. Kekhawatiran Presiden 19 kekhawatiran Presiden Biden di sini bukanlah satu penyebaran yang baru, besar-besaran yang baru, tetapi lebih kepada kehilangan nyawa ke atas mereka yang belum bervaksin, yang boleh dielakkan tetapi tetap akan berlaku dengan tersebarnya varian Delta di keramaian percutian musim panas ini oleh mereka-mereka yang masih berdegil, lebih-lebih lagi di kalangan belia. Pentadbiran Biden kini mengalihkan strategi untuk memberikan fokus vaksinasi kepada golongan-golongan belia dan komuniti-komuniti minoriti di mana kadar pemvaksinan adalah jauh terkebelakang berbanding komuniti berkulit putih. Lokman? Baik, Encik Fian, koresponden TVS berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Bertemu kembali kita dalam satu-satunya rancangan di TVS yang membawakan perkembangan dari luar negara. Semestinya laporan yang komprehensif, tepat dan sahih terus kepada anda. Baik, seterusnya Encik Alfian. Masih lagi perkembangan COVID-19 di sana, di mana Amerika Syarikat bersedia untuk menggunakan suntikan booster penggalak vaksin COVID-19 sekiranya pakar mengesyorkan ia berikutan varian Delta yang kian merebak ke seluruh dunia, di mana beberapa negara seperti United Kingdom dan Jerman sedang melakukan persediaan untuk melancarkan kempen vaksin booster. Saya masih kurang jelas mengenai perkara ini, Encik Alfian. Mungkin Encik Alfian mempunyai perinciannya. Baik, Lokman. Sebenarnya pengeluar vaksin Pfizer pada Khamis lalu melaporkan terdapat tanda-tanda awal bahawa tahap keberkesanan vaksin mereka semakin menurun. Menurut mereka, walaupun perlindungan terhadap penyakit kronik akibat virus tetap berada di paras tinggi selama 6 bulan ini, penurunan keberkesanan terhadap penyakit simptomatik dari masa ke semasa dengan kemunculan varian yang berterusan masih lagi dijangkakan. Berdasarkan jumlah data mereka setakat ini, Pfizer dan BioNTech percaya bahawa bahawa dos ketiga mungkin bermanfaat dalam masa 6 hingga 12 bulan setelah dos kedua untuk mengekalkan tahap perlindungan tertinggi, dan mereka sedang mempertingkatkan usaha untuk membangunkan dos penggalak ini untuk melindungi awam dari varian-varian yang mendatang. Pfizer akan mengeluarkan data-data untuk menyokong permohonan kelulusan dos penggalak kecemasan ini kepada pihak FDA, CDC dan agensi-agensi serta Suruhanjaya Perubatan Eropah supaya dapat dikeluarkan kepada awam seawal Ogos ini. Walau bagaimanapun, securus selepas pengumuman Pfizer ini, wakil dari dua agensi persekutuan Amerika Syarikat mengeluarkan kenyataan bahawa rakyat Amerika belum lagi memerlukan suntikan penggalak ini, dan keputusan untuk bila mereka perlukannya bukanlah terletak di tangan firma-firma swasta semata-mata. Jurucakap White House Jeffrey Zients menyatakan semalam kepada sidang akhbar bahawa jika booster diperlukan, kita sudah bersedia. Seperti yang telah kita hadapi sepanjang pandemik ini, kita mempunyai pelan kontingensi dan persediaan. Jadi jika keputusan dibuat bahawa booster diperlukan, kita sudah pun bersedia, tetapi ia belum lagi diputuskan oleh doktor atau para saintis buat masa ini. Lokman? Baik, Encik Alfian. Perkembangan seterusnya mengenai satu lagi pengisytiharaan darurat, di mana Gubernur California Gavin Newsom telah mengisytiharkan darurat di lebih banyak daerah berikutan gelombang haba yang melanda sebahagian besar kawasan barat Amerika Syarikat. Bagaimana keadaan dan gambaran sebenar yang terjadi, Encik Alfian? Kerana saya juga difahamkan penduduk turut dinasihati untuk berjimat cermat dalam penggunaan air. Encik Alfian. Benar, Lokman. Gubernur California Gavin Newsom pada Khamis lalu mengisytiharkan darurat ada lebih banyak daerah berikutan gelombang haba yang melanda sebahagian besar kawasan barat Amerika Syarikat. California dan negeri-negeri jirannya menghadapi satu lagi gelombang haba, menguji had bekalan kuasa air dan menambah risiko kebakaran hutan yang sudah
sudah pun melambung tinggi di tengah musim kemarau yang bersejarah ini. Suhu mencecah sehingga tahap 42 darjah Celsius pada Jumaat lalu dan 44 darjah Celsius pada Sabtu lalu di daerah Sacramento, California, menurut Perkhidmatan Cuaca Nasional. Amaran panas yang terlampau ini meliputi sebahagian besar California dan sebahagian daripada negeri-negeri Nevada, Oregon, Idaho, Utah dan Arizona. Bulan lalu merupakan bulan yang paling panas untuk Amerika Syarikat yang apabila suhu purata melebihi 4.2 darjah di atas purata abad pada sebelum ini, kata Pusat Maklumat Alam Sekitar Nasional dalam satu laporan pada hari Jumaat lalu. Separuh pertama tahun ini merupakan separuh tahun ketiga terpanas dalam rekod 127 tahun, merangkumi 8 bencana alam yang menyebabkan kerugian sekurang-kurangnya $1 bilion akibat kepanasan, kemarau, hujan batu, banjir, angin puting beliung dan tahap di bawah beku dalam yang melumpuhkan negeri Texas pada awal tahun ini. Memenuhi permintaan elektrik juga dijangka sukar dengan ramalan berjulat besar di mana suhu akan berada di antara purata sehinggalah di atas tahap purata sehinggalah September ini. Pembukaan semula pejabat dan kemudahan-kemudahan sekembalinya normal dari pandemik juga menampakkan penggunaan elektrik yang melonjak tinggi. Penjanaan elektrik di seluruh negara meningkat sebanyak 5.9% pada bulan April dari tahun yang sebelumnya, menurut laporan 24 Jun dari Pentadbiran Maklumat Tenaga Amerika Syarikat yang memberikan data yang terbaru. Ini memberikan cabaran yang hebat, terutama sekali cuaca panas yang mula mengeringkan rizab-rizab air di empangan-empangan jana kuasa elektrik. Lokman? Baik, terima kasih atas perincian untuk episod kali ini Encik Alfian, dan kepada anda di rumah atau di mana jua anda menyaksikan kami, sama-sama kita nantikan apakah topik dan isu yang akan kami bawakan pada minggu hadapan. Mungkin minggu depan insya-Allah kita akan dapat tengok Encik Alfian akan berbahasa Sarawak sempena dengan Hari Sarawak. Sama-sama kita nantikan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.